Okay, morning class. So, hari ni kita akan sambung dengan bab baru. Okay. So, bab 9 iaitu tajuk dia kimia industri. So, kita pergi pada subtopik kita yang pertama iaitu alloy. Okay. So, benda apa alloy tu? Itu yang first kali kamu kena tahu apa yang dia maksudkan dengan alloy. So, alloy merupakan campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dengan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. So maksudnya katakan cikgu ada logam A, kemudian cikgu ada logam B, cikgu campurkan dua-dua logam tu, kita akan dapat alloy. Okey. So dalam dunia ni memang dah ada banyak jenis alloy, okey, yang kita guna dalam kehidupan seharian kita. Kita banyak kita buat, kalau tengok gambar ni kita buat periuk lah, kita buat pingat, kita buat barang-barang hiasan, kita buat kapal terbang Okey, so contoh nama-nama alloy yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Okey. Okey, kita tengok satu persatu satu persatu alloy First kali alloy keluli Okey, keluli. So kamu kena tahu dia punya komposisi. Komposisi tu maksudnya logam yang kita campur untuk buat keluli itulah. Okey, so kita pakai besi 99%, banyak besi, dan juga kita pakai karbon Okey, karbon sebanyak 1%. So karbon ni benda apa? Karbon ni orang cakap apa? Arang Salah satu contohnya ialah arang. Okey. So campur kan kita akan dapat keluli. Okey. So sifat dia keras dan kuat. Kegunaan dia kita guna sebab dia keras kan, kita guna untuk bina bangunan, jambatan, okey. Dan kita buat badan kenderaan dan juga landasan kereta api sebab dia kuat. Okey. Ni dah contoh-contoh kegunaan keluli dalam kehidupan seharian. Okey. So kamu tengoklah kita buat terowong dasar laut ni. Okey, kemudian kita buat landasan kereta api, okey. So, kita buat benda yang keras-keras yang tahan lasak untuk keluli ni. Okay, next ialah pewter. Pewter ni kita buat dia dengan kita mencampurkan timah 96%, kuprum 3% dan juga antimoni 1%. So, bila kita campur semua sekali, kita akan dapat pewter. So, pewter ni dia punya, orang cakap apa? Dia punya sifat dia, permukaan dia berkilau dan juga dia tahan kakisan. Kakisan tu maksudnya tahan karat. So, selalunya kita gunakan dia untuk membuat barang perhiasan seperti bingkai gambar apa semua ni. Okey, kamu tengok Okey, kita buat dengan pakai kilat cantik sikit. Itu ialah pewter. Okey. So, kebanyakan memang kamu boleh nampak dia buat barang hiasan, berkilat-kilat, mengelik-gelik ni. Okey. Kamu tengok ni tempat letak buah. Okey, so kita ada jug yang nampak macam, yalah, cantik lah kan. Yang nampak unik dengan menggunakan pewter. Okey, next. Okey. Okey, next ialah gangsa. Gangsa. So, gangsa ni kita buat dengan mencampurkan kuprum sebanyak 88% dan juga timah 12%. Kita campurkan dia. So, kita campurkan dia, kita akan dapat gangsa. So, gangsa ni sifat dia keras, tahan kakisan, warna yang menarik. So, kalau kamu tengok gangsa ni, dia warna dia macam, tahu pingat gangsa kan? Warna tu lah, warna perang-perang tu So, tadi kita guna untuk membuat tugu Contoh-contoh macam kita ada dekat sini, tugu negara. Kemudian kita buat ukiran logam. Duit shilling duit shilling kita 1 sen tu. Okey. Kemudian pingat dan sebagainya lah Okey ni duit shilling kalau Malaysia punya duit shilling 1 sen tu. Ibu tak tahu lah sekarang cikgu rasa duit shilling 1 sen tu dah tak ada dah, tak guna dah lah ni. Okey. Kemudian kita ada berapa lagi lah bahan-bahan lain yang kita buat dengan menggunakan gangsa. Okey, next. Okey, next ialah loyang. Okey, loyang So, loyang ni kita buat daripada kuprum sebanyak, logam kuprum sebanyak 75% dan juga logam zinc kita gunakan sebanyak 25%, campur-campur adukkan dia. So, dia akan dapat loyang. So, loyang ni dia kuat, permukaan dia berkilat, mudah ditempa dan warna dia warna sedikit keemasan lah. Okey, warna dia kan nampak macam silver kan, tapi silver emas sikit. Okey, silver ada cahaya emas sikit macam tu lah. Okey, membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya
So, kalau kamu tengok sifat tu sebab dia kuat, dia tahan karat juga, dia pun berkilat, dia cantik. So, kita buatlah benda-benda yang nampak eksklusif. Okey. Ni contoh-contoh loyang kita gunakan dia, kamu nampak dia macam warna agak-agak keemasan sikit. Dia macam silver-silver emas sikit Okey. Okey, next ialah yang paling popular ialah Duralumin Duralumin ni kita buat menggunakan 4 jenis logam iaitu aluminium, okey, 95%, okey. Kuprum 3%, magnesium 1% dengan mangan 1%. So kita campurkan dia, kita dapat satu bahan yang bernama Duralumin yang ringan, kuat dan tahan kakisan. So Duralumin ni kita guna untuk membuat badan pesawat ataupun kapal terbang lah. So badan ni kita buat menggunakan Duralumin Okey, sebab Duralumin ni dia ringan. Okey, sebab dia ringan tu, maka kebanyakannya kita guna untuk benda-benda yang yalah macam kapal-kapal kat udara lah sebab dia tak berat lah. So boleh dah terbang kan. Okey, kita tengok cikgu kita dah sebut dah kata logam-logam kita sebut tadi tu, keluli, Duralumin tu kita buat daripada campuran logam. So campuran logam tu nak campur macam mana Okey, so nak campur logam tu, kita gunakan kaedah bernama pengaloyan. Okey, mari kita tengok satu persatu Dia kata kat sini, umumnya kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkakis. Yes, logam yang tulen tu, yang betul-betul logam daripada asli punya logam tu, dia lembut. Kamu ketuk sikit saja dengan Dengan hammer tu, dia dah melekuk dah Lepas tu mudah terkakis pula. Mudah terkakis maksudnya mudah berkarat pula dah. Okey, ciri ini tidak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda sekeliling kita. Tak sesuai lah sebab kita perlukan benda yang tahan karat. Maka proses alloy atau pengaloyan dilakukan untuk membaiki sifat logam tulen. So, kita campurkan dia. Okey. Supaya dengan nama prosesnya pengaloyan untuk menghasilkan alloy. Okey, atom di dalam logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Lapisan atom logam tulen mudah mengelongsor bila dikenakan daya. So, maksud macam inilah dalam logam tulen ni. Okey, kalau kamu tengok, okey, atom dalam dia sama besar dan susunan dia berlapis-lapis Okey. So, bila kita kenakan daya, menyebabkan dia mudah menggelongsor. Bila mudah menggelongsor ni maksudnya dia mudah berubah bentuk. Okey, bila dia mudah berubah bentuk, maka dia tak sesuai dah untuk buat alatan seharian. Bayangkan kalau kita buat tombol pintu rumah kita pakai logam biasa ni. Apa jadi ialah bila kamu genggam kuat sikit ataupun lama-lama kamu terketuk something ke, lama-lama dia akan kemik rosak. Sebab apa dia kemik rosak? Sebabnya atom, okey, atom pada tombol tu dah menggelongsor antara satu sama lain dah. Sebab tu kita pakai alloy untuk tombol pintu kita pun kita pakai alloy. Sebab dia kuat, keras, tahan, kakisan. Kakisan tu maksudnya karat. Okey So kamu tengok sini kaedah pengaloyan yang kita guna, kita ada logam tulen, kita campurkan dengan logam lain, kita panggil logam asing. So kita campurkan dia semasa proses pengaloyan. Apa akan jadi ialah dia lebih kuat kerana dia ada atom unsur asing So apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulen sukar menggelongsor. So tak sama saiz sekarang ni Jadi dia sukar sikit nak menggelongsor sebabnya dia dah tak tersusun macam tadi. Okey. Okey kita tengok penerangan dia. Apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam lain dicampurkan ke dalam logam tulen, atom-atom unsur ini menyukarkan, menyukarkan, pengelongsoran antara lapisan atom logam tulen. So sukar nak bergelongsor sebab dia ada atom asing Hal ini demikian kerana atom unsur asing mempunyai saiz yang berlainan, maka alloy adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen. Okey so kamu nampak ni apa ni? Ni adalah bangunan
Twin Tower, Petronas Twin Tower. Okey, kegunaan alloy dalam kehidupan harian. So, keluli digunakan untuk membina bangunan pencakar langit. Contohnya macam bangunan Petronas Twin Tower ni lah. Sebabnya kita pakai keluli banyak. Sebab dia keras dan tahan kakisan, tahan karat. So, badan kapal terbang, okey, sama juga. Kita buat menggunakan duralumin. Sebab dia ringan tapi dia kuat. Okey. Dan beberapa alatan muzik, contoh macam kat sini ni. Inilah cikgu rasa saxophone pun. Cikgu pun tak pasti, tak pandai sangat alat muzik ni. So, beberapa alatan muzik dibuat daripada loyang. So, loyang kamu tengok, dia berkilat. Dia cantik. Dia juga tahan kakisan, tahan karat. Itu yang penting, tahan karat. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Ini adalah alloy superconductor. Okey, superconductor ni alloy yang sekarang ni lah, yang baru-baru ni kita jumpa lah. Okey. So, terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superconductor pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat alloy superconductor. Okey, so apa benda superconductor tu? Superconductor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Okey, so superconductor, bahan yang boleh mengalirkan elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Okey. Superconductor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superconductor terapung boleh diletakkan di atas magnet. So, kalau kamu tengok, okey, kita ada mesin MRI ni dengan kereta api laju. So, kereta api laju ni sebenarnya kalau kamu tengok kelas, okey, mungkin kamu memang kat Malaysia tak ada lagi lah. Kita tak ada kereta api laju, kita cuma ada kereta api ekspres yang ada sekarang ni lah. Tapi dia tak laju mana. Berlaju dia dalam 100 lebih je kilometer sejam. Tapi kereta api laju dia boleh capai hingga 400 kilometer sejam. So, kereta api laju tu nak bagi dia laju, apa jadi ialah kereta api ni sebenarnya nampak macam melekat kat landasan ni kan. Sebenarnya tak. Dia terapung pada landasan ni, terapung dengan medan magnet. Okey, sebab tu dia boleh pergi laju sebab dia tidak ada rintangan. So, alloy superconductor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung. Cikgu cakap tadi kan, dia terapung, dia tak melekat dekat dia punya landasan tu bagi mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. Hal ini membolehkan kereta api ini bergerak dengan sangat laju. Okey. So, kita ada yang seterusnya, alloy superconductor seperti niobium, titanium dan niobium timah digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan MRI. So, MRI ni ialah mana kalau pesakit tu masuk dalam terowong ni, kita boleh scan badan dia. Kita scan otak dia apa semua, kita nak cari kat mana tempat penyakit dia. Zaman dulu tak ada scan. Zaman dulu kalau sakit-sakit kita kena bedah tengok. Bedah lagi tak betul tempat dia. Tapi ada problem lah. Tapi sekarang ni dah ada MRI ni. Kita masuk, kita scan, kita boleh nampak kat mana masalahnya. Boleh nak buat pembedahan, nak buang ke apakah. Lebih tepat dan cepat. Okey, cikgu rasa cukup je sampai situ. Okey, please kelas. Okey, ajak kawan-kawan kamu semua tengok video PDPR ni. Sebab kita kena naikkan jumlah pelajar hak menyertai PDPR kelas kamu tu. Okey, kelas. Okey, sampai sini saja. Okey, bye-bye.